Kebelakangan ini media sosial dibanjiri dengan dakwaan tentang seorang lelaki bernama Keadaan Salom yang kononnya mangsa kebakaran dan dilaporkan hidup semula selepas disahkan meninggal dunia. Menurut cerita yang tula, Salom dikatakan maut dalam satu kebakaran rumah. Dia dilaporkan disahkan mati secara klinikal, namun kemudiannya bangkit semula dan berjalan seperti zombie. Apa yang membuatkan kes ini lebih menakutkan ialah dakwaan bahawa hampir 90% tubuhnya telah melecur dan dia mampu berjalan sendiri walaupun organ dalam tubuhnya sudah pun dikeluarkan. Namun, tiada bukti kukuh mengenai cerita ini benar-benar terjadi. There are no official reports of this ever happening. No hospital records, no police reports, no local or international news coverage. Butiran cerita ini juga sering berubah-ubah, termasuk ejaan namanya, Keadaan Salom, Kayane Salom atau Salom, serta lokasi kejadian yang berbeza-beza dari Timur Tengah hingga ke Amerika Selatan. Semakan terhadap sumber berita yang boleh dipercayai, termasuk laporan hospital dan rekod awam yang juga mendapati tiada bukti sahih yang menyokong cerita ini. Tiada nama hospital, laporan perubatan atau saksi yang dapat disahkan. Segala persanggahan dalam cerita ini bersama dengan klip video berkualiti rendah yang tidak dapat dikesan sumbernya menunjukkan bahawa kes Keadaan Salom berkemungkinan besar adalah rekaan internet yang sengaja dicipta untuk menjadi tular. Namun bagaimana jika ianya benar-benar terjadi? Jika itu benar, maka satu-satunya penjelasan yang sering disebut Sindrom Lazarus. Lazarus syndrome is a spontaneous return to life after failed efforts to resuscitate the dead person. And she's continuing to move, something that medical literature suggests should have stopped about 72 hours after she was declared dead. These aren't signs of life, just leftover reflexes. Sindrom Lazarus ialah satu fenomena yang sangat jarang berlaku di mana seseorang yang telah disahkan meninggal dunia tiba-tiba menunjukkan tanda-tanda kehidupan semula. Dalam sesetengah kes, pergerakan yang dilihat mungkin hanyalah refleks saraf yang masih berbaki, bukan tanda kehidupan sebenar. Namun tidak semua kes yang kelihatan seperti ini berpunca daripada sindrom Lazarus. Salah satu kemungkinan lain ialah fenomena yang dikenali sebagai terminal lucidity, satu fenomena yang sangat jarang berlaku di mana seseorang yang berada di ambang kematian atau mengalami kerosakan otak yang teruk seperti demensia tiba-tiba menjadi sedar untuk seketika. Dalam keadaan ini, individu yang sebelum itu tidak boleh bercakap atau langsung tidak memberi sebarang respon secara tiba-tiba boleh bercakap dengan jelas dan berkomunikasi seperti biasa. Namun keadaan ini hanya bersifat sementara. Ia biasanya berlaku dalam tempoh yang sangat singkat, sama ada beberapa minit atau beberapa jam saja sebelum keadaan pesakit kembali merosot dan akhirnya meninggal dunia. Fenomena seperti ini sering membuatkan kita tertanya-tanya sejauh mana garis antara kesedaran dan kematian sebenarnya benar-benar jelas. Dan mungkin kerana itu rakaman seperti ini terasa begitu mengganggu untuk dilihat semula, seolah-olah ada sesuatu yang masih tidak selesai dalam cerita ini. Siapakah sebenarnya Salom? Hasil carian di beberapa forum seperti Reddit menyatakan bahawa Salom berasal dari Iraq. Kejadian itu dipercayai berpunca daripada perbuatan sendiri, di mana dia mengalami melecur tahap ketiga pada lebih 90% tubuh badannya. Dia sebenarnya tidak mati dalam video itu. Organ dalaman dia tidak dikeluarkan. Namun ada spekulasi bahawa satu buah pinggang mungkin telah dibuang. Dia juga dikatakan berada di bawah pengaruh ubat tahan sakit yang kuat dan sebelum akhirnya meninggal dunia akibat keracunan darah. Kenyataan ini turut disokong melalui satu perkongsian tangkapan skrin komen yang dipercayai daripada seorang pengguna yang mengaku sebagai adik perempuannya. Dalam kenyataannya, dia menulis bahawa abangnya masih hidup ketika video itu direkam dan hanya meninggal dunia tidak lama selepas itu akibat jangkitan darah. Apa yang sedikit menguatkan kisah ini ialah kewujudan sebuah rakaman majlis pengebumian. Menariknya pada banner itu terdapat wajah yang sangat mirip dengan individu dalam video yang dikatakan sebagai Keadaan Salom. Majlis pengebumian itu dipercayai berlangsung di Iraq.
Namun begitu, dakwaan-dakwaan lain yang beredar masih belum dapat disahkan sepenuhnya kerana tiada laporan perubatan rasmi atau sumber sahih yang mengesahkannya. Kebanyakannya hanyalah versi cerita yang berbeza daripada orang ramai di internet. Setakat ini, satu-satunya perkara yang benar-benar boleh dipastikan hanyalah kewujudan majlis pengebumiannya. Selebihnya masih kekal sebagai tanda tanya yang belum terjawab. Hi guys, good morning guys. Good morning guys. Emma Amit merupakan seorang content creator dari Palawan, Filipina yang sering berkongsi video memasak hasil laut di media sosialnya. Wanita berusia 51 tahun ini sering mencari makanan laut di kawasan pesisir dan paya bakau di Puerto Princesa, mengumpul siput, kerang dan ketam, kemudian memasak serta memakannya di hadapan kamera sambil berkongsi proses memasak dan rasa hidangan tersebut. Pengikutnya tertarik dengan resepi yang sederhana, personalitinya yang merendah diri, serta pengetahuannya tentang kehidupan laut. Narami karon guys sa Kabakawan guys, mga on mi karon kay nanginas mi guys, wala mi bangta guys. Maro ni nag-hike mi og kring lako ra mi og kring. Pada petang 4 Februari 2026, Emma memuat naik satu video di Facebook memaparkan dirinya bersama beberapa rakan sedang mencari siput dan kerang di kawasan paya bakau. Na guys, unya karon mga on mi guys, sama ni. Namong kanon guys. Ang among sudan may uga, may saging, may suwaki guys. Ya, kulang mi sa kutsilyo guys. Lumade sila. Nanong tong mi sa bakaw. Kay ngano? Takong dagat. Di ba happy guys? Maraming taman guys. O ya, tora kumbana guys. Ayaw po guys, talis na luwada. Pag-aproba na, bisag heart na lang wad kay. Pinalang nga, tara baka na agawad. Gani ka, mag-heart na ako. 3,5 jam kemudian, dia memuat naik video kedua menunjukkan hasil tangkapan mereka dimasukkan ke dalam periuk besar bersama bawang putih, bawang merah dan cili sebelum direbus dalam santan. Una siya guys, ang lutoon guys. Butang na ang loya og ani. Bawang og sibuyas, unya na pa joy sili guys. Lutoon na sa ginagmay guys, ang sibuyas ug ang luya ug ang bawang niya. O na bago na siya ibutang ang kinahason. Kinahason! Wow! Tangka! Ang nagluto dahil guys, akong anak guys, kay iyang mama dili ka tubang anang kayo, kay mainitan. Maglain dayon ang ginhawa guys. Mona guys, mona si James Liamit guys. Lamig kayo guys, lamig kayo. Lamig kayo yung niluto guys. Ligatan, aliporos, nga na isaang. Oh, sarap pa guys. Apay among kwan guys. So guys, akong umagad guys, ang kinason. Guys, butangan na di gata siya guys. Naana na siya kasarap guys. Wow, sarap kayo guys. So guys, sarap na kayo guys, ang niluto guys. Segalanya kelihatan normal. Namun tanpa disedari sesiapa, ada sesuatu yang lain turun masuk ke dalam hidangan itu. Seekor ketam jenis Zosimus aeneus atau lebih dikenali sebagai devil's crab seperti namanya. Ia dianggap sebagai antara ketam paling beracun di Filipina. Daging dan cengkerangnya mengandungi tetrodotoksin dan saksitoksin, racun yang sama ditemui dalam ikan buntal. Racun ini sangat berbahaya walaupun dalam dos kecil, dan yang lebih menakutkan, ia tidak musnah walaupun dimasak. Jika dimakan, ia boleh membawa maut hanya dalam beberapa jam dengan kadar kematian sekitar 50% walaupun rawatan segera diberikan. Dan malangnya, Emma adalah individu yang memakannya. Pada malam itu, Emma mula mengalami simptom keracunan yang teruk seperti kebas, hilang kawalan pergerakan, kesukaran bernafas, dan sawan. Dia dikejarkan ke hospital berhampiran, namun ketika tiba, bibirnya sudah bertukar biru dan dia sudah tidak sadarkan diri. Seorang lagi rakannya yang turut makan hidangan tersebut mengalami simptom awal yang sama, namun berjaya diselamatkan selepas menerima rawatan. Namun Emma tidak bernasib baik. Dia disahkan meninggal dunia pada 6 Februari 2026, 2 hari
selepas hidangan terakhirnya. Selepas kejadian itu, pihak berkuasa tempatan mengeluarkan amaran tentang bahaya ketam tertentu yang ditemui di kawasan Payabakau. Bagi mata yang tidak terlatih, ia kelihatan seperti ketam biasa, tidak berbeza dengan spesies yang boleh dimakan. Dan disinilah letaknya misteri kes ini, kerana Emma dan rakan-rakannya bukan orang biasa. Mereka adalah nelayan berpengalaman yang sangat arif tentang kehidupan laut di Palawan, termasuklah devil crab itu sendiri. Ada yang mendakwa Emma sengaja memakannya demi tontonan, namun ramai percaya ia hanyalah satu kesilapan. Mungkin seekor ketam kecil itu secara tidak sengaja dimasukkan ke dalam baldi tangkapan. Selepas dimasak dalam santan, cengkerangnya yang berkilau mungkin hilang rupa asal dan kelihatan seperti ketam biasa. Beberapa bulan sebelum itu, seorang nelayan berusia 54 tahun dari Palawan turut maut akibat kesilapan yang sama, memberi kredibiliti kepada teori ini. Namun ada laporan lain menyatakan ketam tersebut tidak dimasak bersama hidangan utama, tetapi dimakan kemudian pada malam yang sama. Malah pihak berkuasa menemui 7 cengkerang ketam jenis devil crab di dalam tong sampah Emma, masih mengekalkan kilauan asalnya. Penduduk tempatan sukar mempercayai bahawa Emma boleh melakukan kesilapan seperti itu. Namun apa yang lebih mengejutkan adalah betapa cepatnya semuanya berlaku. Satu saat dia masih memuat naik video di media sosialnya seperti biasa. Saat berikutnya, dia sudah pergi buat selama-lamanya.